Terus pada kitab, Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita beberapa cara yang perlu diikuti supaya kita dapat selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi bahaya Dajjal ni memang kita dah baca daripada awal, sangat bahaya dan tak pernah ada bahayanya lebih sama bahaya fitnah ini, yang bahaya-bahaya lain yang lebih besar daripada bahaya fitnah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu alahu ila yaumiddin. Nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih wa thawabihi wa maghfiratih wa ridwani wa husnul khatimah 'inda al-maut wa raf'a darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yawm al-qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salihah shamila khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita dapat berkumpul lagi dalam majlis ilmu, membincangkan berkaitan dengan kitab Kiamat Hampir Tiba karangan Syekh Al-Marhum Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, rahmatul abrar. Mudah-mudahan Allah tinggikan darajat beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para Nabi Siddiqin, Asyuhada dan As-Salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Tengok muka surat 177. 177. Kita dalam perbincangan perbahasan berkaitan dengan Dajjal, iaitu cara untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Terus pada kitab, Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita beberapa cara yang perlu diikuti supaya kita dapat selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi bahaya Dajjal ni memang kita dah baca daripada awal, sangat bahaya dan tak pernah ada bahayanya lebih sama bahaya fitnah ini, yang bahaya-bahaya lain yang lebih besar daripada bahaya fitnah Dajjal. Tak pernah ada. Semua para Nabi memberi peringatan kepada umat masing-masing terhadap bahayanya fitnah Dajjal. Dan seutamanya kita umat Nabi Muhammad, dan lebih lagi kita berada di penghujung hayat dunia ni, lebihlah keutamaannya untuk kita mengambil tahu tentang da'iyah dan bahaya fitnahnya. Dan cara selamat adalah tidak ada cara lain, bukan dengan keselamatan, nak selamat dengan persiapan senjata, persiapan rumah, persiapan, tak ada. Semua persiapan apa yang Rasulullah bagi tahu, itu je jalan untuk selamat. Lain daripada apa yang Nabi sebut, tak akan selamat daripada fitnah Dajjal. Memahami, yang pertama sekali, memahami bahawa Dajjal itu adalah pendusta dan pembohong, serta mempunyai beberapa kelemahan yang jelas. Ini kesimpulannya, iaitu kita kena belajarlah tentang ilmu ni. Apa yang kita belajar ni, alhamdulillah, Syekh kita, Syekh Fahmi Zamzam menyediakan untuk kita ilmu yang mudah kita faham. Kalau tidak jenuh kita nak buka hadis tu, nak buka hadis ni, kitab ni, banyak kitab nak kena rujuk kita ni. Dia compilekan, dia padatkan sehingga dalam satu buku risalah yang kecil, senang kita ambil ilmu dan untuk keselamatan kita. Dan orang yang tak tahu langsung tentang Dajjal juga salah satu adalah mangsa Dajjal. Orang tak kenal Dajjal, kan?
Dia tak tahu langsung, pasti dia akan tertipu dengan Dajjal. Sebab Dajjal disebut oleh Nabi sebagai kadzabun, pembohong yang dahsyat sekali. Dajjalun yang suka kalau kita membelit lah, bohong belit ni kan. Sehingga nampak dia tu betul, nampak dia tu hebat dan sebagainya. Kalau orang tak tahu, memang orang anggap betul lah dia hebat, dia Tuhan lah kan? Sebab dia ada kuasa boleh tu, boleh ni, boleh tu, boleh ni, yang luar biasa. Jadi orang yang dah belajar, dah tahu dan jaga iman jugalah. Kalau belajar juga tapi iman tak jaga, habis juga, rosak juga kan. Belajar, ambil tahu dan juga jaga iman kita dan amal yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi kena tahu hal tu. Di antaranya kelemahan dia yang kita tahu adalah buta mata sebelah kanan, yang tu dah tanda dulu. Orang yang tak kenal Dajjal, dia tak tengok benda tu. Buat apa nak tengok benda tu? Semua lapar, semua nak ambil harta, tumpu nak ambil harta, nak ambil duit je lah, nak ambil makan je lah. Tak peduli lah muka dia macam mana, huduh macam mana, yang penting aku dapat. Orang yang tak kenal Dajjal. Orang yang tahu Dajjal nampak tak ambil tak apa, sebab tu nampak dah kecacatan macam tu, Tuhan nampak macam ni ya. Seandainya dia sebagai Tuhan, sudah tentu dia dapat menghindarkan cacat yang jelas terdapat di mukanya. Maksudnya kalau dia Tuhan, bolehlah handsomekan muka dia kan. Ni biar huduh macam tu, dia tak terdaya pun nak bagi elokkan fizikal dia. Macam mana dia boleh perintah lain-lain tu semua adalah izin Allah. Dajjal takut kalau ada orang yang sempat memperhatikan kekurangannya. Sebab tu dia tak akan duduk di satu tempat dengan masa yang lama. Dia akan bergerak dengan laju. Seperti dalam hadis sebelum ni, Nabi kata bergerak laju macam awan yang bergerak laju ditiup angin-angin kencang. Oleh sebab itu, apabila dia selesai memfitnah orang di satu tempat, dia akan segera lari dari situ. Ia takut ada orang yang meneliti keaiban diri dia, fizikal dia, cacat dia tu. Okay, itu yang pertama. Maksudnya, kesimpulannya kita kena belajar dan ambil tahu ilmu ni tentang Dajjal. Yang kedua, tertulis di dahinya kafara. Ni juga tak semua orang nampak, yang bererti dia seorang yang kafir. Tulisan ini akan dapat dibaca oleh setiap Muslim, baik yang boleh membaca ataupun tidak. Maksudnya dia kenal bahasa Arab ataupun tak reti bahasa Arab pun, kalau iman dia bagus, iman dia sah, dia nampak. Oh, tu kafara. Alif bata dia tak reti, tapi kafara dia tahu kan. Nampak? Sebagai tanda iman dia selamat, dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang pengikut Dajjal, dia tak nampak tulisan tu, tak nampak. Baik yang boleh membaca atau tidak, jadi orang Islam tidak perlu terpedaya dengan godaannya. Dah nampak tulisan kafir kat situ, takkan nak ikut dia lagi. Tuhan apa, tak boleh padam benda tu, tulislah Tuhan rock ke apa kat diri dia kan. Jadi orang yang belajar dia tahu, nampak jelas. Apakah lagi hendak mengatakan dia sebagai Tuhan? Ada tulis perkataan kafir. Kafir makna apa? Engkar. Engkar kafir tu. Takkan dia Tuhan tulis engkar dia kat kepala dia. Yang ketiga, menghindarkan diri daripadanya. Lari jauh-jauh, jangan berani nak pergi depan-depan dia. Baik dengan cara pergi ke Mekah atau Madinah, duduk sana, itu lebih selamat. Tapi bukanlah pasti selamat. Boleh jadi tak selamat juga duduk sana pun. Tapi itulah mengurangkan risiko terpengaruh terpedayangan Dajjal. Ada yang duduk dalam Mekah Madinah tak tahan juga, kerana iman lemah, tak tahan, lari pergi keluar daripada Mekah Madinah, tak sanggup. Tapi orang kita duduk sana, kita jadi semangat beribadah tu lain kan. Itulah menambah kekuatan kita untuk lebih selamat. Kita rajin beribadah, duduk dalam masjid i'tikaf, orang-orang i'tikaf dalam masjid pun semua beribadah, kita pun berlumba-lumba lah kan, untuk buat ibadah juga. Jadi itu menambah semangat kita untuk terus istiqamah, jaga amal, jaga iman kita,
walaupun kita tergoda macam-macam, tanpa makanan, tanpa minuman dan sebagainya. Kalau duduk rumah ni lain. Macam kita Ramadan lah juga, kalau duduk masjid tu semangat dia lain, duduk rumah semangat dia lain, lemah sikit. Nak baca Quran kan, tengok ni tak buat lagi, ni tak buat lagi, kan? Banyak gangguan. Tapi kalau duduk masjid, tambah di tanah haram, Allah SWT bangsa untuk ibadah kita banyak berkatnya. Jadi itu tempat yang boleh membantu kita untuk lebih kuatkan iman kita dan selamat. Bukan kata semestinya selamat, belum tentu juga. Ada yang orang tempatan dalam tu pun lari keluar pergi jumpa Dajjal, kan? Atau berdiam di rumah dan jangan bergaul sama sekali dengan masyarakat yang telah tergoda oleh fitnah Dajjal, walaupun itu keluarga terdekatnya yang dah dapat kekayaan, dapat makan minum, tak payah nak pergi rumah dia, tak payah nak sembang-sembang dengan dia. Boleh putuskan hubungan silaturahim. Silaturahim memutus, tak tegur pun tak apa. Kalau tegur, kita terpengaruh. Bukan Dajjal je yang nak dakwah kita, nak dakwah kita, nak ajak kita. Jiran sebelah yang dah ikut, alah, pergilah ambil, tak apa ni, dia tak faham, dia tak tahu. Akhirnya mungkin kita juga terpengaruh. Dan ketika tu duduklah rumah diam-diam, kunci, tak bermasyarakat dengan orang luar pun lagi bagus, kecuali dengan orang yang sama dengan kita, yang nak jaga iman. Dan hendaklah dia melarang golongan perempuan dan anak untuk keluar rumah, kerana kebanyakan pengikut Dajjal adalah daripada kalangan orang jahil dan golongan perempuan. Seperti disebutkan dalam hadis, wa inna aktsara ma yattabi'uhu al-a'rab wan nisa hatta inna ar-rajula yurawidu ummahu wa bintahu wa ukhtahu wa ammatahu fayuthiquhunna ribatan makhafata an yakhrujna ilaihi. Dan kebanyakan yang mengikuti Dajjal itu ialah golongan Arab Badui. Ni istilah orang Arab yang tak faham, tak ngaji ni, tak sekolah ni, dia sebut Arab Badui. Kebanyakan macam tu juga. Macam kami masa saya di Mesir macam tu juga. Yang mai daripada kampung pedalaman tu ialah tak ada pendidikan sekolah, dia tak hantar sekolah anak-anak, ialah kemiskinan juga. Dan kadang-kadang dia jadi bawab ni, macam kita kalau masjid ni ada pintu, dia jaga pintu tu lah, dia kunci pintu, buka lampu semua, bawab. Kebanyakannya orang tu dia duduk dengan satu bilik kecil, macam bilik audio kita belakang tu, contohlah besar tu, itulah tempat tidur dia, makan minum dia, suami isteri semua kat situ, anak pun kat situ, kan? Miskin dia orang. Jadi dia orang ni tak erti Arab, bukan tak erti cakap, tak erti baca, alif bata pun tak kenal. Bukan semua orang Arab tahu baca Arab, baca Quran. Ramai je yang jahil, kan? Yang tak erti pun alif bata, pegang Quran pun terbalik, kan? Boleh jadi terbalik. Tapi dia orang heran, dia heran dengan kita, kita heran dengan dia. Dia heran kita ni tak erti cakap, tapi baca Quran, macam syekh-syekh dalam TV, dalam radio, ini sedap. Dia heran, macam mana kau tak faham bahasa Arab tapi kau boleh baca Quran. Kita pula heran dengan dia, macam mana kau orang Arab, kan, cakap Arab tapi tak erti alif bata. Pelik. Kita pelik dengan dia pelik dengan kita, kan? Itulah orang Arab, selalunya disebut macam tu. Orang jahil ni disebut ni Arab Badui, Arab. Kebanyakannya orang macam tu yang ialah yang tak ada ilmu tentang ni, tak pernah belajar tentang ni, tak pernah tahu hal agama pun. Dia orang sembahyang pun sembahyang, kebanyakannya yang jahil ni sembahyang tiru-tiru. Dia tak tahu pun rukun Fatihah dia pun dia baca cara hafal, bukan cara tengok, cara hafalan. Kebanyakannya orang yang jahil ilmu agama dan golongan perempuan, kebanyakannya yang tak tahan dengan godaan-godaan semasa zaman tu. Makanan tak ada, orang lain semua pakai emas perhiasan, semua dapat emas ni, kan? Kita apa pun tak ada, emas pun tak ada, tak dapat, makan pun tak dapat. Mungkin tergoda di situ. Sehingga seorang lelaki memujuk ibunya, anaknya, anak perempuan dia semualah, saudara ibunya yang perempuan, dia terpaksa mengikat mereka dengan tali tambat supaya mereka tidak keluar menemui Dajjal dan orang-orang yang dah ikut Dajjal. Tambatlah rumah. Kena buat gari, beli gari tau.
Suruh suami tambat kat tiang rumah untuk selamat, ya. Jadi alhamdulillah dalam ni muslimat ramai ni, alhamdulillah lah, kan. Dia saya silap muslimat ni pula tambat suami. Suami yang nak lari keluar weh, kan. Jadi yang pentingnya ilmu pengetahuan itu lebih utama. Dan yang kedua, keimanan kita. Jadi berdiam di dalam rumah dan tidak bergaul dengan orang yang telah terpengaruh dengan fikiran Dajjal merupakan salah satu dari jalan selamat. Sekarang ni pun walaupun Dajjal tak muncul lagi, kita sebolehnya tak nak anak kita bergaul dengan orang-orang yang luar sana yang mungkin rosak akhlaknya, kan. Kita nampak kalau bergaul dengan orang sana, dia akan terpengaruh. Macam mana masa Dajjal, takkan kita nak biar pergi keluar, lagi akan rosak. Tidak perlu difikirkan dari mana untuk mendapatkan makanan, minuman, kerana telah disebutkan sebelum ni bahwasanya tasbih, takbir ketika itu berfungsi sebagai makanan, minuman bagi orang mukmin. Maksudnya amal zikir, amal ibadah, semayang, Quran, berzikir, salawat, semua tu. Sebab tu kita ni kalau boleh terikat dengan waktu-waktu, kita buat ibadah yang terikat dengan waktu. Contoh lepas subuh apa kita nak buat? Lepas subuh baca ni sampai isyraq. Lepas tu sembahyang sunat isyraq. Lepas tu sembahyang sunat duha, terikat dengan waktu duha. Lepas tu duha panjang, bolehlah isi dengan pengisian yang lain. Datang majlis ilmu contohnya. Jadi program yang kita program dalam kehidupan biasa kita ni memudahkan kita zaman ni, kita sibuk dengan hal tu. Sibuk dengan hal tu. Ustaz, ya. maksudnya bila sibuk zikir apa sebagainya tu, maknanya macam tak sempat nak lapar. Bukan kerana sibuk jadi tak sempat lapar tu, tapi Allah bagi. Allah akan bagi kekuatan, tenaga pada kita. Tenaga pada kita sehingga kita mampu berjalan. Macam keadaan kita puasa lah. Orang lain anggap, you tak makan lah kalau tak Islam kan. Macam mana you boleh berjalan ni, you pergi kerja, boleh pengsan tak makan sepanjang hari, kan? Orang yang tak pernah puasa dan tak niat puasa. Kita pun kalau tak niat puasa, tak makan, tak boleh. Perut bunyi krang. Dah pukul 10 nak cari makan, pukul 12 nak cari makan dah. Pasal kita tak niat puasa. Cuba tak makan daripada pukul 12 pun, sebelum subuh kita niat puasa. Tenaga dia lain. Sebab ada niat ibadah. Allah yang bagi kekuatan tu, kan? Jadi kekuatan tu Allah yang bagi. Bukan kerana kita sibuk, tapi kita menyibukkan diri itu untuk dapat rahmat dan kekuatan daripada Allah Ta'ala. Sehingga Allah bila selamatkan orangnya, Allah nak selamatkan, pasti dia takkan terpengaruh, takkan rasa lapar nak pergi cari, kan? Seperti kita tengok para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi sanggup tinggal kekayaan, kemewahan, duduk dengan Nabi SAW, makan kurma kadang-kadang dapat 3 biji, kadang sebiji, itu kongsi 2 orang, celup dalam air. Kau pula celup dalam air, pakai air itu, air kurma tu lah minum, sebiji. Tapi kalau dia nak mewah, senang je, kan? Tinggal Nabi pergi ikut kafe mewah. Tapi kenapa dia tak nak sana? Dia nak iman. Allah bagi dia tenang, Allah bagi dia happy, Allah bagi dia kesempurnaan hidup. Walaupun nampak orang yang tak ikut, nampak macam apalah dia pilih kemiskinan, dia pilih hidup susah, dia pilih hidup sengsara. Mus'ab bin Umair, mak dia jutawan kota Mekah, hartawan kota Mekah, kekayaan mak dia hampir 100%, nak longgok pada dia semua. Walaupun dia ada adik-adik yang lain, sebab dia handsome, dia anak yang anak sulung. Semua tak lama Mus'ab bin Umair. Tapi bila masuk Islam, mak dia ugut, kau tak nak tukar agama, aku ambil semua kekayaan. Tak kisah, nak ambil semua, dengan kuda, dengan pelana, dengan pelapik kuda, semua ambil. Dia hanya jalan kaki, baju selai ni je. Itu je harta baki, ya. Sanggup. Sampai Nabi suruh pergi Madinah, hidupnya sengsara. Nabi tengok di Madinah, ya Allah, sedihnya Mus'ab. Anak orang kaya, jutawan, hartawan mak dia, tapi pakai baju carik, dijahit, ditampal. Nabi sedih tengok Mus'ab bin Umair.
Tapi Nabi bangga, sedihnya tapi bangga. Sedih tengok dia sanggup hidup miskin tapi nak cari redha Allah Ta'ala. Ada kekuatan, dia bahagia. Bukan sengsara. Orang nampak sengsara, tapi dia tetap hatinya tenang, bahagia, bangga jihad dengan Nabi SAW. Macam tu umpamanya orang yang ahli ibadah, beribadah waktu ni, dia tetap rasa bahagia, bangga dia. Iman dia selamat. Orang luar nampak dia bodoh. Bodohnya engkau, tak mau pimik makan, tak mau ni, kan? Orang nampak dia bodoh, orang nampak dia tak tak mau dan sebagainya. Tapi dia tetap, aku bahagia je, aku tenang je, kan? Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, tadi kita kena jangan bergaul dengan orang yang telah wasak, dan jangan keluar rumah. Baik dalam rumah, lebih-lebih lagi kalau dapat selamat duduk Mekah, Madinah, di masjid sana lebih utama. Yang keempat, membaca ayat ni jadikan amalan kita. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, atau kedua sekali. Pilihan pertama sekali, kedua 10 pertama, 10 akhir, jadi 20 ayat. Pilihan kedua 10 pertama sahaja, atau 10 akhir sahaja. Tapi lebih utamalah kalau orang yang mampu hafal, lagi bagus. Dari surah Kahfi, seperti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, man hafidha 10 ayati min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal, wa fi riwayatin min akhiril Kahfi, siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Kahfi, dia akan terpelihara daripada godaan Dajjal. Walaupun dia terserempak dengan wajah berdepan dengan Dajjal, dia akan selamat iman kalau dia hafal benda tu. Ni 10 ayat ni. Tapi bukan nak suruh kita berani diri pergi berdepan walaupun kita hafal. Jangan. Nabi kata, kalau kau nampak dia datang barat, daripada arah barat, lari ke timur. Jangan berani nak jembak-jembak. Sembunyilah. Dengar dia ke lembah, kau lari ke gunung. Maksudnya jangan berani-berani. Walaupun kita kata kita kuat, aku hafal ni surah ni, satu surah aku hafal. Nah, jangan. Lebih baik lari, lebih selamat, kan? Tapi kalau terserempak, mungkin tak boleh lari ke, terserempak ke, macam mana ke, insya-Allah selamat. Allah selamatkan. Dan kalau tadi, walaupun dalam wafi riwayatin, dalam riwayat lain disebut 10 akhir juga, 10 yang terakhir. Lebih kurang satu muka yang terakhir. Satu muka tu dah lebih, dah mungkin 12 ayat. Tak apalah kita lajak satu muka tu, kan? Jadi jadikan hafalan kita. Sebenarnya dalam tentang amalan ni ada riwayat yang banyak. Kalau kita tengok tafsir surah Kahfi tu, banyak dalam tafsir Ibn Kathir dan sebagainya menyebut tentang kemuliaan surah Kahfi. Walaupun ada riwayat yang Nabi sebut, walaupun dia hafal 3 ayat surah Kahfi, 3 ayat pertama, boleh juga. Tapi kita jangan ambil yang kurang. Kalau nak yang lebih lah sikit, kan? Ambil yang 10. Jadi cara amalannya sama ada. Yang pertama sekali, bab surah Kahfi ni, baca satu surah lengkap setiap Jumaat. InsyaAllah tu pun jadi benteng juga tiap hari Jumaat. Kerana Nabi kata, siapa yang baca surah Kahfi Jumaat, Allah terangkan cahayanya sampai ke 7 lapisan langit. Daripada Jumaat tu sampai Jumaat akan datang, dan Allah tambah lagi 3 hari, 10 hari. Cahaya terang, cahaya ni Dajjal tak boleh datang kacau. Orang yang ada cahaya iman, cahaya amal, cahaya Quran, sangat terang benderang. Yang kedua, baca harian 10 tadi ni, 10 pertama sahaja atau 10 dan 10 terakhir. Baca harian, setiap hari baca. Itu pernah dipesan oleh Habib Umar, so jangan tinggal bacaan 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir surah Kahfi. Baca tengok, tak dapat hafal, tak apa, baca setiap hari. InsyaAllah kalau setiap hari baca, saya rasa 40 hari, 50 hari, 2 bulan, ingat, pejam mata boleh baca, kan? Nak lancar lagi, buka pula MP3 ke benda ke, so bagi dengar selalu. Lebih-lebih pada tu hafal. Yang ketiganya hafal. Tadi yang kedua bacaan harian 10-10 dan bagi ingat. Yang ketiga bagi masuk dalam ingatan kita. Sentiasa baca. Jadi hafal pun kita sentiasa baca lah. Kalau tinggal dia lenyap, dia hilang.
Jadi kalau setiap hari kita baca dengan hafalan, dengan bentuk hafal, insya-Allah dia melekat. Memang hafalan nak bagi kuat Quran ni, baca sambil hafal tu tanda dah melekat sungguh kalau kita boleh baca sambil jalan. Maksud baca hafalan sambil jalan kan. Dulu masa di Mesir, saya heran budak-budak Mesir ni, dia orang ada lampu tiang malam kan, penuh kat lampu tiang, jadi macam kekatu malam, kat tiang penuh. Dia hafal sambil jalan lagi, dia pergi kat gelap, dia mai balik, pergi kat gelap, dia mai balik, dia berjalan. Bila kita try pun kita tak nampak hafal waktu berjalan ni. Tapi kena lancar lah. Kalau baca tak lancar, nak baca sambil jalan, yang huruf tu jadi huruf lain kan. Dah baca lancar, lepas tu hafal sambil berjalan, memudahkan ingatan dia tu lekat kuat kan. Masya Allah. Itu surah Kahfi. Seperti sebelahnya muka surah 180, itulah 10 ayat pertama sampai awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan apa makna ayat tersebut? Ayat 10 tu tengok, ingatlah tak kala para pemuda Ashabul Kahfi itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami. Ini nak tunjuknya mereka lari daripada fitnah zaman tu. Zaman tu rakyat semua diwajibkan sujud pada raja yang mengaku Tuhan. Siapa tak mau ditangkap, pancung, bunuh je. Jadi tujuh Ashabul Kahfi ni nak selamat diri dari fitnah bahaya tu. Mudah-mudahan kita nak lari dari fitnah Dajjal yang menyeluruh dah kena, selamat macam dia orang. Ini bertawassul dengan surah Kahfi, dengan kisah dia orang. Jadi dia orang doa apa? Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, minta rahmat Allah, dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami, minta Allah yang selamatkan, Allah yang pimpin kita. Jadi kita serah diri kita ni, bentengnya bukan kita lagi dah, Allah yang benteng daripada bahaya Dajjal. Mereka juga minta Allah benteng, maka Allah bagi tidur dalam gua tu kan. Tidur, dia bangun rasa macam satu hari. Itu kisah Ashabul Kahfi lah, mungkin semua kita dah tahu. Macam satu hari ataupun sehari setengah kot. Pasal tidurnya pagi, bangunnya petang. Jadi rasa macam setengah hari je kot, ataupun mungkinlah satu hari lebih sampai petang tu kan. Jadi seorang pun tak jangka, sebab tengok badan okey apa semua. Kalau kata-kata tahun dah nampak reput-reput, okey semua, sihat, bugar, badan tak ada berjambang, jadi ikutlah daripada hitam jadi putih kan. Semua okey je. Lepas tu pakatlah keluar duit lapar. Allah nak tunjuk, nak buktikan kebesaran Allah, bagi dia orang nampak rasa Allah pelihara dia. Pasal dia minta tadi, dia minta, ya Allah jaga kami, kau jaga. Dia minta rahmat kau ya Allah, kesian kat kami. Rahmat tu kesian, belah kesian Allah, supaya kita selamat iman. Sehingga Allah nak tunjuk, dia pun keluar, kumpul duit, keluar pergi cari makan, pergi cari. Tapi orang semua nasihat, hati-hati tau, kau jangan tunjuk-tunjuk kat orang, nanti dapat kerja tangkap kena bunuh. Daripada ingat zaman dia dululah. Dia pun keluar senyap-senyap, curi-curi macam tu kan. Nak beli senyap-senyap, berapa semua sekian harga. Dia pun tunjuk duit. Terkejut tukang kedai, mana tak pernah pakai duit ni kan. Dia pun tak pernah jumpa. Ni tahun gila, dah mula viral, dah kena tangkap, bawa keluar semua kat gua tu, kena tangkap semua 6 orang lagi, bawa pergi belah raja. Semua dalam keadaan takut ni, takut kena bunuh. Habislah kita. Rupanya raja tu lain dah ada beriman dah pula kan, berubah dah. Ini para wali Allah. Disebut mereka sebagai wali-wali Allah Ta'ala. Mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Dan 7 orang ni bukanlah pakat, jom kita lari. Semuanya, kebanyakannya anak pembesar istana. Orang kaya lah, kaya, ayahnya jawatan hebat-hebat. Tapi tak senang, dia orang tak senang dengan cara raja tu, dengan ayahnya dan sebagainya. Dia lari keluar, lari bersendirian, bawa diri sendiri. Tiba-tiba jumpa kawan ni, dah jadi 7 orang. Mula tak berani nak perkenalkan diri, tapi akhirnya memang rupanya sama tujuan. Allah ketemukan. InsyaAllah kalau Allah nak selamatkan kita, Allah akan ketemukan kita dengan orang yang boleh memberi kekuatan pada kita, saling-saling untuk menjaga iman.
Samad. Sebab tu kadang-kadang kita ni jangan sedih sangat. Allah, kawan rapat kita dia menipu kita. Kawan tu baik yang kita baik yang dulu, dah sekarang tak peduli yang kita dah, sombong dengan kita. Jangan sedih sangat. Tah itu perancangan Allah. Allah tak nak. Yalah, mungkin ada sebab lah, kita tak tahu. Mungkin salah satu sebabnya Allah nak bagi putus kita dengan dia, sehingga kita berjumpa dengan orang lain yang boleh jaga iman. Tah duduk dengan dia, melayang iman. Jadi semua hikmah ada di tangan Allah Ta'ala. Apa yang berlaku, anggap benda tu hikmah di sisi Allah Ta'ala. Ni kita sedih sangat, kenapa lah dia ni sombong sangat, dulu baik sangat, kita tolong dia, tolong, sekarang tak peduli yang kita. Mungkin ada sebab. Kalau kita betul-betul amalkan doa ni. Saya pernah minta zikir daripada Habib Omar, dia suruh baca ni, Rabbana, apa tu, apa doa tadi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyadan. Dia suruh baca ketika tu 12,000, tapi bukanlah satu hari lah, maksud continue lah sampai habis 12,000. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bolehlah kita jadikan amalan baca pegang tasbih buat sampai 12,000. Di samping ini doa minta rahmat Allah, minta Allah jaga kita. Kalau Allah jaga kita, adalah orang ni benci kita, tak suka kita, pulau kita, orang ni baik, tiba-tiba baik yang kita, ada sebab Allah yang atur semua tu, kan? Begitu juga dengan anak ke, suami ke, isteri ke, mana tahu kok Allah jadikan macam tu, ada sebab dia. Tapi kita usahalah ke arah kebaikan dan minta pada Allah Ta'ala. Begitu juga 10 ayat terakhir, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri, daripada 101 sampai 110, 10 ayat. Jadi bolehlah kita ni tak sampai semuka, kalau nak lengkap semuka tu dah jadi 100, mungkin 12 ayat, 13 ayat gitu. Begitu juga dalam ayat terakhir ni ada ayat-ayat minta perlindungan Allah Ta'ala. Kita bertawassul dengan orang yang saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, ayat 107 tu, sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdaus, mereka akan dikurniakan syurga firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Baca ni supaya kita nak minta tu, biar aku sengsara kat dunia tapi aku nak yang tu, syurga firdaus. Dan terakhirnya Allah Ta'ala sebut, qul innama ana basyarum mithlukum, aku manusia seumpama kamu, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku, hanya saja Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nak mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah, itu bukan Tuhan. Dajjal tu bukan Tuhan. Yang ni bukan patut kita taat. Man kana yarju liqa rabbi, siapa yang nak jumpa Tuhan yang Maha Esa tu dalam keadaan selamat, sejahtera, mendapat nikmat, falyamal, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ini memberi motivasi kita, terus beramal, teruskan beramal. Wala yusyrik, jangan syirik dengan Allah Ta'ala, jangan syirik dalam ibadah kepada Allah. Itu dakwah orang-orang yang dah terpengaruh, dia kata, apalah, engkau jaga semayang tak payah pergi, engkau kesian ni tengok tak ada makan, pergi ambil makan, engkau semayang lah. Ni ayat kata, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahadan, jangan engkau syirik dengan mengabdikan, beribadah pada Allah dengan benda lain, jangan syirik dengan benda lain. Dengan Allah kau beribadah, dengan benda lain pun kau ibadah juga, ibadah pada Dajjal pula, takkan berlaku, takkan sah imannya. Kalau ibadah itu bercabang, pada Allah pun dia buat, tetap dia semayang, ke Dajjal pun dia sujud, lama-lama yang semayang pun akan lenyap, hilang, dia takkan buat lagi dah. Masya Allah. Mengikut setengah ulama, ayat yang dibaca kita muka surat 185, saya tak tengok terjemahan semualah. Mengikut setengah ulama, ayat yang dibacakan untuk terpelihara daripada fitnah Dajjal itu ialah dari ayat 102 sehingga ayat 110. Kalau 102 daripada afa hasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ayat tersebut bolehlah ambil situ, boleh nak lebih banyak pun boleh, sampai lengkap satu muka tu pun boleh. Yang penting jaga, baca selalu ataupun dapatlah kita hafal surahnya. Azam, boleh azam lah kita hafal, masing-masing buatlah, baca
Baca setiap hari, insya-Allah boleh hafal, boleh ingat. Okey, tu antara amalan. Dan sebelum tu dah ada doa yang Nabi ajar tu kan. Kita dah baca dulu. Doa selepas tahiyat sebelum bagi salam. Yang tu pun salah satu amalan yang penting, jangan tinggal. Doa minta hindar daripada 4 benda. Minta jauh daripada neraka jahanam, minta jauh daripada siksa kubur, dan minta jauh daripada fitnah hidup mati dan fitnah dajjal. Baca bila? Selepas fil alamin innaka hamidum majid, tahiyat akhir sebelum kita bagi salam. Semua semayang, setiap semayang. Dan boleh baca juga di luar semayang. Yang tu jadikan kewajiban, mesti hafal dan baca. Jangan tinggal. Nabi kerap dan jarang tinggal doa tersebut setiap di tempat tahiyat tu. Maka kita pun lebih utamalah untuk baca. Okey, kita tengok selanjutnya. Dajjal cuba hendak masuk kota Madinah dan peristiwa seorang lelaki mukmin yang kuat menentangnya. Ni. Okey. Di penghujung hari-hari Dajjal, dia akan berusaha untuk masuki Madinah Al-Munawwarah. Dia dah pergi Mekah dah, kena halau, tak boleh masuk lah, tak boleh masuk Mekah. Dia tak tunggu lama kat Mekah, tak macam kat Madinah. Kat Madinah dia main juga. Dia nak masuk, kena halau. Tetapi seperti apa yang telah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya, ada ceritanya, ia dihalang, ditegah daripada masuk ke kota Madinah ini. Para malaikat berada di keliling kota Madinah dengan pedang yang terhunus. Kita tak nampak lah. Dajjal nampak, Allah zahirkan bagi nampak. Nampak malaikat halang dia, kacau dia. Tak pergi masuk ke Madinah. Dan malaikat tak akan bunuh dia, cuma halang dia je, kacau dia tak pergi masuk Madinah. Dengan pedang yang terhunus dan siap sedia memenggal leher Dajjal apabila dia berani langkau masuk ke Madinah juga. Kalau dia masuk, dia memang kena bunuh. Tapi dia tak akan masuk. Dia pun takut pada malaikat. Akhirnya Dajjal hanya akan mampu tinggal di luar kota Madinah, di kawasan yang berbatu merah. Sekarang dah ada istana atas bukit tu. Siapa yang pergi umrah nampak lah. Dalam Madinah kita dah nampak. Terutama kalau kita pergi ke Gunung Uhud ataupun ke makam Uhud pun, time nak balik tu boleh tengok kan, belah kanan jauh lah, nampak jauh-jauh tu ada bukit istana. Bukit tu di luar sempadan, tapi betul-betul dekat. Ni sempadan kota Madinah, luar sikit dah jumpa bukit tu. Tu tempat istana Dajjal. Jadi bukanlah raja tu buat untuk Dajjal. Dia pun tak jangka Dajjal akan datang situ. Tapi tu takdir Allah, akan berlaku. Mungkin sama ada dia tak faham hadis ke, ataupun waktu dia buat tu dia perintah, orang tak berani nak nasihat dia, kan? Wallah alam. Tapi tetap akan berlaku apa yang memang Nabi sebut. Dajjal akan duduk di istana di situ, bukan duduk atas bukit tanah kosong, istana. Dan bila dia duduk atas bukit istana tu, dia Dajjal akan cakap, itulah istana putih Muhammad. Dia nampak Masjid Nabawi tu. Ini mukjizat juga Nabi cerita. Sebab zaman Nabi waktu tu mana ada putihnya, semua pokok tamar, daun tamar je jadi bumbung pasir. Mana ada putih. Tapi Nabi kata, Dajjal cakap itu istana Muhammad, istana putih Muhammad. Sekarang ni daripada jauh kita nampak cahaya putih terang benderang, kan? Siang malam nampak. Siang nampak putih juga, walaupun dini ni taklah putih sangat, tapi memang nampak putih daripada jauh. Jadi akhirnya Dajjal hanya mampu tinggal di luar kota Madinah, di kawasan yang berbatu merah. Lalu bergegarlah kota Madinah 3 kali. Gegaran ni dia yang buat. Dan sekarang ni dia orang cakap-cakap kan, apa tu, HARP, hub yang teknologi Amerika ni yang boleh buat gegaran. Dia boleh buat gempa bumi, dia boleh buat bagi cuaca panas melampau, boleh buat bagi cuaca sejuk melampau. Salji yang tempat tak ada salji boleh dia buat bagi jadi salji. Tak tahu macam mana teknologi dia buat. Jadi ada cakap-cakap lah yang kita pun tak pasti, wallah alam, mungkin tak betul kot, yang kata gempa bumi ni adalah buatan, bukan gempa bumi asli. Jadi kalau buatan tak buatan pun tetap Allah izin jadi, kan? Kalau Allah tak izin tak jadi. Sebab kejahatan manusia pun Allah izinkan, biar dia nak jadi jahat akan jadi jahat. Begitu juga Dajjal ni Allah biar. Dan mungkin kekuatan yang seumpama tu ke, nampak contoh sekarang lah, ataupun macam mana keadaan yang dia ada kuasa lebih besar, Dajjal ni yang Allah bagi kuasa kat dia, dia boleh buat gegaran sampai 3 kali di Madinah
sehingga orang Madinah tak tahan duduk dalam Madinah. Terputus makan, ahli Madinah ni tak tahan. Yang keluar dinamakan hari khalas, hari pembersihan. Nak tapis keluar, yang munafik lari keluar, yang kafir lari keluar, yang syirik lari keluar, yang akidah sang-sang Syiah lari keluar, tak duduk dalam Madinah. Yang duduk dalam Madinah hanya orang yang akidah sahih, orang yang jaga iman, amalnya semata-mata, sanggup duduk Madinah. Gegar 3 kali yang menyebabkan semua orang munafik, lelaki dan perempuan, akan keluar dari Madinah dan terus mengikut Dajjal. Ada yang awal-awal lagi keluar sebelum berlaku, ada yang bertahan, tak tahan juga, lagi keluar juga. Ada yang isteri tarik suami pergi, ada yang anak-anak tarik bapa dia pergi, mak dia pergi. Dan hari ini dinamakan Al-Khalas, hari khalas, hari pembersihan, nak menapis, hari penapisan. Kerana yang tinggal di Madinah selepas kejadian ini hanya orang beriman yang sah iman dia sahaja. Orang munafik, orang kafir semua tak ada. Dan sekarang ni pun kita nampak kalau musim haji, orang Madinah ni banyak lari keluar. Mekah lah terutamanya, dia orang tak duduk Mekah, lari keluar. Kita berebut nak masuk dalam Mekah, dia berebut lari keluar. Pergi Eropah, pergi Amerika, cuti. Sebab apa? Tak nak sesak sangat kat Mekah ni, dia rimai. Jadi semua pilihan Allah. Duduk dalam Mekah dah tu, duduk dalam Madinah dah, tapi lari keluar juga. Begitulah zaman ni lagi lah, Allah tapis semua orang yang benar-benar. Disebutkanlah hadis Rasulullah SAW bahawa ketika Dajjal sedang mengepung Madinah, kota Madinah ini, tiba-tiba bangkit seorang lelaki yang kuat imannya sambil berkata kepada sahabatnya, "Demi Allah, aku akan pergi menghadap Dajjal, pembohong ini. Aku mahu memastikan betulkah dia Dajjal yang telah diberitahu kemunculannya oleh Rasulullah SAW kepada kita." Ni dia duduk dalam Madinah ni, tapi dia orang kuat iman. Dia isytiharkan dalam Masjid Nabawi, aku nak keluar jumpa Dajjal, nak bersemuka dengan dia. Ketika tu orang dalam masjid semua sekat dia. Tak payahlah pergi, bahaya nanti, bahaya, duduk sini je lah. Dia nak pergi juga, semua orang bangun tahan-tahan, dia tetap pergi juga. Orang ni orang yang beriman. Lelaki ni walaupun tak disebut nama secara zahir, tapi sebahagian ulama mengatakan dia adalah Nabi Khidir AS. Yang kita kata Nabi Khidir masih hidup 3 manusia yang dipanjangkan umur dia. Dajjal, Nabi Isa dan Nabi Khidir AS. Beribu-ribu tahun dah umur dia orang ni. Bayangkan Nabi Khidir, zaman Nabi Musa tu dia dah dewasa dah. Nabi Musa tu masih muda, pergi jumpa dia, kisah dalam surah Kahfi tu. Masih hidup sampai sekarang. 3 orang yang Allah panjang. Walaupun tentang Nabi Khidir ni khilaf ulama membahas hidup ataupun dah mati. Ataupun perbahasan yang kedua, dia ni nabi ke tak nabi. Ada ulama mengatakan dia bukan nabi, lelaki saleh. Dia bukan nabi, wali Allah sahaja. Jadi kesimpulan, apa jawapan kita? Bagi saya yang lebih berpegang banyak, bukan saya punya kajian, tapi pandangan ulama yang mengatakan dia masih hidup. Saya lebih pegang pada dia masih hidup, sampai hari ni dan sampai cerita ni. Dia masih hidup atas pengalaman ulama terkini mutaakhir pun pernah berjumpa dengan Nabi Khidir AS. Bukan semua orang boleh jumpa, hanya orang yang layak saja, pilihan saja boleh jumpa. Imam Bustami, tak salah saya, antara kata-kata dia, kelayakannya adalah orang yang taat 100%, mungkin 150% kepada ibu dia. Taat pada maknya, dengan mak ayah lah, taat sungguh, tak ada tak ada langsung. Ini orang yang layak. Nabi Khidir akan bagi hadiah, jumpa dengan dia. Jumpa di mana? Di mana saja. Kadang jumpa di Mekah, mungkin jumpa dalam rumah dia, mungkin jumpa di kampung dia, kampung orang tu. So Nabi Khidir AS. Dan pernah Nabi Khidir, ulama-ulama yang datang sekitar Malaysia ni pun dalam majlis tertentu dicerita oleh ulama, mereka jumpa Nabi Khidir AS. Jadi kita yakin dia masih hidup. Dan dia tak guna, wallah alam, pergerakan dia tak naik kapal terbang nak main Malaysia. Tak, bukan tu cara dia. Adalah cara lain yang Allah bagi kuasa pada dia. Dan Nabi tak Nabi, kita berpegang pada dia Nabi.
Nabi Khidir, Nabi kita sebut Nabi. Walaupun tak salah juga kalau siapa-siapa nak pegang kata dia bukan Nabi, sebab ada ulama yang berbahas tentang tu. Sebab yang kata bukan Nabi, kalau dia hidup sekarang, macam mana dia masih Nabi? Sedangkan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Jadi orang yang kata dia tetap Nabi, sebab walaupun dia Nabi sampai hari ini, tapi bukanlah bererti dia pelantikan baru. Pelantikan dia zaman Nabi Musa dulu, kan? Cuma dia sekarang ni hidup. Yang Nabi kata Nabi akhir, tak ada pelantikan baru dah. Macam Nabi Isa. Nabi Isa AS akan turun nanti. Macam tu contohnya. Alhamdulillah, tak kisah kita kata dia Nabi ke tak Nabi ke, tak berdosa pun. Kita nak kata dia hidup ke mati ke, tapi yang lebih masyhur, yang lebih dekat dengan apa yang kita faham adalah dia masih hidup. Maka sahabat-sahabat menasihatinya supaya jangan pergi menemui dia. Orang pun tak kenal itu Nabi Khidir. Bukan semua orang tahu. Dia nampak anak muda, pemuda, nampak muda. Orang nasihat, anak muda janganlah pergi, rosak iman. Dia tetap berkeras nak pergi juga. Orang tak tahu dia Nabi Khidir. Hanya orang tertentu je yang kenal. Mereka bukan khawatir bahawa dia akan dibunuh oleh Dajjal, kerana dia memang sanggup mati syahid. Kalau dibunuh, selesai. Orang beriman tak takut kena bunuh. Kalau kena bunuh, selesai, kita dapat syurga lah, syahid. Tetapi mereka khawatir dia akan tertangkap dengan godaan. Takut iman rosak. Itu yang takut. Namun lelaki ini tetap mahu keluar menemui Dajjal. Apabila dia sampai di hadapan pengawal Dajjal sebelum istana tu, di kaki bukit, pengawal-pengawal semua, mereka bertanya padanya, engkau mahu ke mana? Lelaki itu jawab, aku mahu menemui pembohong itu, Dajjal tu. Dajjalun disebut, kadzabun, pembohong, Dajjal tu, yang telah merosakkan keimanan umat. Dia tak selindung-selindung, terus terang. Sebab tu dikatakan dia Nabi Khidir, sebab dia yakin. Kalau orang biasa sudah pasti waktu tu yalah, tak nampak keyakinan cerita betul macam ni, memang kena bunuh. Pengawal dia bunuh, akan bunuh dia. Tapi pengawal ni tak sanggup nak bunuh dia. Lelaki tu jawab, aku mahu menemui pembohong ini yang telah merosakkan iman umat. Pengawal Dajjal bertanya pada dia, apakah engkau tidak percaya bahawa dia adalah Tuhan? Tak percaya ke? Tak beriman ke? Lelaki itu menjawab, Tuhan kami adalah Allah. Terus terang, tak sindung-sindung lagi dah. Lalu para pengawal itu berkata kepada tentera mereka, bunuh orang tu. Pengawal arah tentera pengawal, semua bunuh dia. Lalu sebahagian daripada tentera itu berkata, bukankah Tuhan kita Dajjal itu melarang kita bunuh siapa-siapa? Ada je keselamatan untuk lelaki tu. Kan dia tak boleh buat kecuali arahan dia bunuh, baru bunuh. Sekarang tak ada arahan dia, kami tak boleh bunuh. Selamat lelaki itu. Akhirnya mereka tidak jadi membunuhnya dan mengirim seorang utusan menemui Dajjal dan memberitahu kepadanya bahawa mereka telah menangkap seorang lelaki yang tidak percaya kepada ketuhanannya, bahkan dia menghinanya. Mereka juga bertanya apakah mereka akan terus membunuhnya atau mereka menyerahkannya kepada Dajjal untuk menyiksanya sesuka hati. Dajjal berkata, bawa orang itu ke sini, biar aku yang membunuhnya. Ini setelah Allah dah susun takdir macam tu. Mereka membawa lelaki tadi dan menghadap kepada Dajjal. Bila lelaki mukmin itu tadi sampai di hadapan Dajjal, dia pun mengenalinya. Dajjal kenal dia, dia kenal Dajjal. Memanglah dia kenal lah Dajjal. Dajjal pun kenal dia. Tahu dah ni bukan orang besya-besya ni. Bukan orang biasa ni. Ini orang yang musuh dia sejak dulu, zaman Nabi Musa lagi. Mengenalnya. Dia pun mengenalinya melalui sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia kena Dajjal, kenal dia kenal Dajjal. Lantas lelaki mukmin itu berkata, wahai sekalian manusia, inilah dia Dajjal. Dia isytihar depan pengikut Dajjal. Ini Dajjal, si pembohong, kadzabun, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Depan Dajjal dia sebut macam tu. Mendengar ucapan Dajjal itu, Dajjal pun naik marah dan terus saja menyuruh supaya lelaki itu disiapkan untuk dibunuh. Lalu Dajjal berkata kepadanya, engkau mesti patuh kepada perintahku. Kalau tidak, engkau akan ku belah dua. Nak tetak dia gaji daripada kepala ni sampai nak belah.
Nak tetak daripada kepala sampai ke kangkang, kira jatuh kiri kanan itu. Ugut dia ni, pedang Dajjal keluar pedang dah, nak tetak dia. Lelaki tu jawab, wahai sekalian manusia, tetap dia bercamah macam tu. Wahai manusia sekalian, ini Dajjal. Walaupun Dajjal dah ugut, kau cakap sekali, kau tetak engkau. Wahai manusia sekalian, ini Dajjal pembohong. Rasulullah dah bagi tahu dah. Siapa yang patuh kepadanya akan dimasuk ke dalam neraka. Mendengar ucapan itu, Dajjal menyuruh supaya dia dipukul sekuatnya. Lalu dipukul bahagian belakangnya dan juga bahagian perutnya. Setelah itu Dajjal berkata kepadanya, hendaklah engkau patuh pada aku. Belum tetap lagi ni, baru Syekh Isa dulu pukul-pukul. Kalau tak, engkau akan kubelah. Lelaki itu tetap cakap sama, engkau adalah Dajjal, pembohong. Mendengar ucapan itu, Dajjal terus menyuruh tenteranya untuk belah dua badan orang ini dengan gergaji. Lalu dibelah dua badannya. Belah bukan macam mana, bukan potong pinggang daripada atas ni sampai kangkang. Gergaji. Kisah zaman dulu ya, Nabi Zakaria kena gergaji juga daripada kepala sampai kangkang. Ketika Nabi Zakaria lari masuk dalam pokok, kan, orang nak bunuh dia. Setelah orang bunuh anak Nabi Zakaria, Nabi Yahya kena bunuh dah. Lepas tu Nabi Zakaria dulu kot, Nabi Zakaria dikejar oleh musuh, pokok belah, panggil Nabi Zakaria masuk sembunyi. Masuk, tutup, ada kain ataupun rambut Nabi Zakaria terkeluar, kan, tak masuk semua. Orang nampak, dan gergaji daripada atas pokok, berdarah pokok tersebut. Rupanya Nabi Zakaria dalam tu. Kisah Ashabul Ukhdud, pendeta yang mengajar anak budak yang pandai agama, tak mau belajar sihir, menentang raja yang mengaku Tuhan. Agama tu dia belajar dari mana? Daripada seorang pendeta. Zaman dulu tak ada lah kita sebut pendeta, kan, rahib. Jadi rahib tu diugut tukar agama, sujud pada raja. Tak nak, digergaji daripada kepala sampai kangkang. Dan Dajjal pun buat macam tu pada Nabi Khidir AS, digergaji atas. Dia nak tunjuk dia punya kuat, power dia tu, sehingga terbelah kanan jatuh kanan, kiri jatuh kiri. Dia lalu di tengah tu, nak tunjuk aku bukan sihir. Kalau sihir tak boleh nak lalu, orang yang nampak terbelah tapi duk tak belah pun, tu sihir. Ni bukan sihir, betul-betul terbelah. Dia lalu tengah tu boleh lalu, maksud tak ada pun objek yang tersembunyi kat situ. Orang tengok kagum, hebat. Bukan takat tu, dia boleh cantum bagi hidup balik seperti dicerita di sini. Lalu dibelah dua badannya dari kepala sampai ke cabang pahanya. Dan dalam riwayat lain disebut lalu ditarik kedua kakinya, maksudnya kepala diletakkan ke bawah, di kaki kangkang naik atas gaji kot tu, kan. Diletakkan ke bawah dan kaki diangkat ke atas. Satu kaki ditarik ke kanan dan satu lagi ditarik kiri. Ada 2-3 riwayat cerita ni. Ada yang mengatakan tetak dengan pedang dia. Lalu digergajilah dari cabang paha sehingga sampai ke kepalanya terbelah. Begitu yang berlaku pada sahabat Nabi. Siapa dia? Yasir, Sayyidina Yasir, orang syahid yang kedua setelah isteri dia Sumayyah. Syahid pertama, Yasir dikoyak kangkang macam tu. Kuda kanan tarik kaki kanan, kuda kiri tarik kaki kiri, pukul kuda, pum, tarik terkoyak dua, terbelah kepala, syahid. Sumayyah disular daripada kemaluan, ditikam dengan tombak sampai ke perut ni. Na'udzubillah min zalik. Semua tu ahli syurga yang paling awal daripada umat Nabi yang syahid. Lalu digergaji, apabila badannya sudah terbelah dua, lalu Dajjal melempar sebelah badannya ke kanan dan sebelah kiri lempar kiri. Nak tunjuk ni bukan sihir ni real punya terbelah. Setelah itu Dajjal mahu menunjukkan kehebatannya lagi, lalu dia berjalan dengan sombong di antara kedua belah tadi, nak tunjuk bukan sihir. Badan lelaki mukmin tadi sambil berkata kepada pengikutnya, apa kata kamu apabila aku hidupkan semula lelaki ni? Bukankah kamu telah mengetahui bahawa aku ini adalah Tuhan kamu? Tentera semua dan semua rakyat kata, ya, engkau Tuhan kami. Kan? Syahadah dia orang lah, kan, kononnya. Lalu Dajjal mengambil kedua belahan badan lelaki mukmin tadi dan menyatukannya semula sambil berkata, dia cantumkan balik kiri kanan tadi, letak, cantum, dan dia kata hidup balik. Dia tiup balik, hidup,
hidup, bergerak jadi manusia yang sebelumnya. Nabi Khidir balik, tak mati pun. Kan? Lelaki mukmin tadi kelihatan bergerak-gerak dan akhirnya dia hidup semula. Sama dengan keadaannya sebelum dibunuh oleh Dajjal tadi. Tak ada luka langsung, tak ada parut langsung. Jadi real balik hidup. Sehingga bila Dajjal, nak tunjuk hebat, macam mana pandangan kamu? Kami lebih yakin kamu Tuhan. Jadi antara fitnah hidup, salah satu cara-cara fitnah Dajjal ni dah mula menyerap dalam masyarakat kebanyakan. Fitnah hidup ni, banyak orang yang terpengaruh dengan magic ni. Happy tengok magic hebat. Kita tak payah nak bangga sangat dengan magic ni. Takut kita suka dengan tu, sampai Dajjal mana lagi hebat magicnya. Mudah terpengaruh dengan sana. Tak payah nak tengok sangat, tak payah nak terhibur sangat dengan magic ni. Bagi hilang tu lah, bagi cantum macam tu lah. Kan? Mudah-mudahan para penyokong Dajjal bila kelihatan kejadian itu, mereka jadi bertambah percaya kepada ketuhanannya dan mereka bertambah taat dan patuh kepadanya. Keyakinan mereka bertambah mantap dengan ketuhanan Dajjal. Seterusnya Dajjal berkata kepada lelaki mukmin yang dihidupkan semula itu, apakah kamu masih tak mahu beriman denganku? Lelaki itu tetap menjawab, sekarang aku bertambah yakin bahawa engkau adalah Dajjal, yakni pembohong besar, kadzab, dan engkau sudah tidak akan dapat membunuh sesiapa pun dari sekarang. Kau tak boleh bunuh siapa dah. Maksudnya sejak tu power Dajjal hilang, lenyap. Yang dulu boleh perintah bumi keluar pokok, boleh perintah awan turun hujan, tak ada dah. Power dia dah hilang sejak dia berlawan dengan Nabi Khidir tadi ni. Ustaz dah sampai ni, kita berhenti kat sini lah. Alamak, tengah semangat nak cerita kan. Tak apa, sambung lagi. Sambung lagi akan datang insya-Allah. Wallahu alam, kita berhenti kat sini. Dan akhirnya Dajjal ke mana lepas peristiwa ni, dia pergi mana? Tu kita kata takdir tu. Macam mana takdir? Walaupun Dajjal ni dia tahu dia dibunuh oleh siapa, dia menentang siapa, lawan siapa, dia tak boleh menang, tetap dia buat, tetap berlaku, tetap dia masuk ke Baitul Maqdis setelah peristiwa ni. Dia akan masuk ke Baitul Maqdis. Walaupun dia tahu dia akan mati di Palestin, di Babul Ludi. Kan? Dia tahu mati, dia pergi juga tempat tu. Kan? Nampak ada kebodohan dia. Tapi itulah takdir Allah, tak boleh elak. Semua pasti akan jadi. Kan? Wallahu alam. Sekadar itu insya-Allah. Dan seperti biasalah kalau Kak Zawal dengan Aidin